Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pilihan Raya Negeri ke-17 PRN Sabah menjadi tumpuan satu Malaysia, terutamanya bagi seluruh rakyat Malaysia, rakyat di negeri di bawah bayu. Kita sudah mendengar pengumuman pakatan kerjasama di antara parti ini dan parti ini. PHBN sah bergabung untuk mendepani pilihan raya negeri ke-17 Sabah pada tahun ini. Ada yang kata JRS patut bertanding dan patut bersama-sama dengan PHBN. Ada yang cakap begitu. Ada komen berkata PBS dan STA patut keluar daripada JRS. Ikut pakatan kerjasama PHBN. Tapi pada akhirnya PBS dan STA yang bersama-sama di dalam JRS. Seperti yang kita tahu, sudah diumumkan JRS bersedia untuk bertanding solo lawan PHBN, kata Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi JRS. Jadi di sini saudara-saudara, seperti yang kita tahu di peringkat persekutuan, di peringkat kerajaan pusat, kerajaan perpaduan, JRS bersama-sama dengan PHBN di dalam kerajaan perpaduan. Ahli parlimen JRS menyokong antara ahli parlimen kerajaan di dalam ahli parlimen yang menyokong kerajaan hari ini. Tetapi di peringkat negeri pula, di kerajaan negeri, pilihan raya negeri, JRS pula bersedia untuk berlawan dengan PHBN. Jadi mungkin ada yang pening kepala. Kenapa JRS lawan PHBN di peringkat negeri? Sedangkan di peringkat pusat, JRS, PHBN bersama-sama di dalam kerajaan. Mungkinkah ini akan menjadi satu penyebab JRS akan keluar daripada gabungan kerajaan perpaduan? Itu menjadi persoalan. Dan keputusan HJJ yang berkata JRS bersedia gerak solo untuk melawan PHBN, adakah satu keputusan yang relevan ataupun satu keputusan yang betul? Coba kita fikirkanlah. Ataupun mungkin juga boleh JRS bergabung dengan mana-mana parti lokal yang lain. Masih ada warisan, ada parti lain yang mungkin boleh bersama-sama dengan JRS. Jadi akhirnya pilihan negeri Sabah menjadi satu perkara yang paling dinantikan seluruh rakyat di Sabah. Jadi anda rasa saudara-saudara, siapa yang bakal menang? PHBN ataupun JRS, mungkin bersama dengan parti lokal yang lain? Siapa yang menang dan siapa yang terpelanting? Dan persoalan paling utama selepas itu adalah siapa bakal Ketua Menteri yang baru. Sila berikan pandangan anda di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Setelah beberapa isu panas berkaitan dengan pemilihan PKR, antara perkara yang dimainkan oleh kalangan netizen, bahkan ada pemimpin-pemimpin yang mulai bercakap. Setelah nama Puteri Anwar Ibrahim Nurul Izzah disebut-sebut untuk menjadi timbalan Presiden PKR, akhirnya disahkan pertandingan ataupun perebutan kerusi nomor 2 PKR, yaitu pertama Rafizi Ramli dan juga anak kepada PM Anwar, Presiden PKR sendiri, Nurul Izzah, Saifuddin Nasution, sah tidak bertanding. Jadi makna kata 1 lawan 1. Setakat ini yang saya boleh sampaikan. Dua-dua pemimpin ini yang memang mempunyai figure, kita boleh cakap sebagai public figure, Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah Anwar. Nah, saudara-saudara, setelah perkara ini berlaku, status Nurul Izzah sebagai anak kepada presiden dan bertanding jawatan timbalan presiden, ada yang kata ini akan jadi parti keluarga. Nah, tetapi kita sudah mendengar beberapa ketua cabang PKR di Kelantan, di Terengganu, di Selangor yang menyokong Nurul Izzah untuk jadi timbalan presiden PKR, menyokong Nurul Izzah bertanding kerusi nomor 2 tertinggi PKR itu.
Mungkinkah ada di kalangan kepimpinan PKR yang mungkin tidak berpuas hati, ataupun mungkin ada yang berkata parti PKR bakal menjadi parti keluarga? Nah, saudara-saudara, rupanya satu pengakuan daripada Ramanan, PKR tak ada puak, hanya ada pasukan Anwar. Oh, ini baru terbaik. Meskipun terdapat persaingan sengit bagi jawatan utama pada pemilihan parti bagi sesi 2025-2028, PKR sentiasa berdiri teguh sebagai satu pasukan. Tanpa sebarang puak, kata Timbalan, Ketua Penerangan 1 PKR Datuk Seri R. Ramanan. Beliau berkata, parti berusia 26 tahun itu hanya mempunyai satu pasukan, yaitu pasukan Presiden PKR. Jadi kalau kita ada dengar mungkin ada pasukan Rafizi kah, mungkin ada pasukan lain lagi kah, mungkin sehingga ada gerakan ataupun satu langkah untuk sabotaj PKR, mungkin ada wakil rakyatnya keluar daripada parti kah, ataupun member-member parti keluar kah, gara-gara pelantikan ataupun pemilihan Nurul Izzah menjadi calon timbalan Presiden PKR. Kalaulah perkara ini berlaku, apakah yang akan terjadi kepada Anwar sebagai Presiden PKR dan juga sebagai Perdana Menteri? Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Tapi jawabannya adalah PKR hanya ada satu pasukan, yaitu pasukan Anwar. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, ada saya terima pandangan dan komen setelah timbulnya isu skandal rasuah Sabah yang melibatkan beberapa adun JRS, bahkan nama Ketua Menteri sebelum ini pun disebut di dalam skandal ini. Saya tidak cakap mereka bersalah, saya tidak cakap mereka ini memang dibuktikan bersalah. Tapi asal namanya rasuah memang menjadi satu perkara yang digemari oleh netizen untuk mengulas. Kementerian netizen bahkan sehingga mahu mereka ini dipecat. Kalau nak cakap mana-mana wakil rakyat yang terlibat rasuah, memanglah perlu ditangkap supaya rasuah itu tidak berpanjangan. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, ada satu surat yang panas yang pasti mengejutkan JRS. Skandal Sabah, dunia sedang memerhati. Laporan penyiasatan khas Malaysia kini berkenaan skandal rasuah melibatkan adun Sabah adalah satu daripada 3 yang disenarai pendek untuk anugerah The Scoop dalam kategori berita tempatan serantau oleh Society of Publisher in Asia ataupun SOPA. Ia merupakan sebuah pengiktirafan antarabangsa yang dalam bidang kewartawanan. Tanya kepada Malaysia kini, portal berita ini memang layak meraih pengiktirafan tersebut kerana dedikasi dan keberanian mereka. Tanya juga kepada beberapa adun JRS kerana berjaya melonjakkan nama negeri ke pentas berita antarabangsa. Pencapaian luar biasa adun Sabah itu pastinya akan mempopularkan negeri untuk sebab yang salah. Apa tidaknya pencapaian ini bukan hasil kecemerlangan dalam membangunkan negeri atau memperjuang nasib rakyat, tetapi kerana terbabit dalam laporan skandal rasuah yang kini menjadi sorotan media antarabangsa. Penyenaraian pendek berita skandal mineral Sabah untuk anugerah The Scoop sepatutnya menjadi cabaran hebat kepada pihak berkuasa. Rakyat seseriusnya menunggu tindakan tegas pihak berkuasa. Adakah skandal mineral Sabah akan menyaksikan satu lagi keputusan NFA? Tiada tindakan lanjut ataupun no further action. Seperti kes Faisal Abdul Halim. Ia satu keputusan yang menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Muhammad Hisham Hazaril ialah Ketua Pemuda Bersatu Sabah. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 10 Mei 2025, 10.17 pagi. Adakah dengan ini boleh menjadi penyebab kepada kejatuhan JRS pada PRN kali ini? Apa komen anda?